Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, alhamdulillah syukur pada Allah SWT. Pada malam ni renungan kita adalah ayat 85, 86 dan 87 dari surah Nisa, insya-Allah. Dan malam ni saya nak bawa kepada tuan-tuan kisah seorang sahabat yang pernah memberi salam kepada Nabi SAW. Nabi memberi salam kepadanya tetapi beliau tidak menjawab salam Nabi sebanyak 3 kali. Mengapa tuan-tuan? Kisah sahabat yang mulia ni saya akan bawakan berkaitan dengan ayat yang ke-86 pada malam ni. Dan demikian juga, apakah doa yang kita bacakan kalau kita ni dijemput makan di rumah orang selain daripada Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Jadi ini antara perkara yang kita akan pelajari dalam kuliah pada malam ni, insya-Allah melalui surah An-Nisa. Baik, bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Ibn Kathir, tolong rujuk pada jilid yang kedua, muka surat ke 496. Bagi mereka yang memiliki tafsir Ibn Kathir, tolong buka jilid yang kedua, muka surat 496. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in muqita. وَإِذَا هُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَهَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. صدق الله العظيم. Ayat 85, 86, 87 dari surah An-Nisa. Barang siapa yang berikan syafaat yang baik, nescaya dia akan mendapat pahala daripadanya. Dan barang siapa yang berikan syafaat yang buruk, nescaya dia akan memikul bahagian dosa daripadanya. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Apabila kamu dihormati dengan satu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan apa yang lebih baik. Atau balaslah dengan serupa, sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Allah tiada ilah yang berhak diibadah kepadanya selain daripada dia. Sungguhnya Allah akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tiada keraguan padanya, dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semalam kita dah bincang tentang kewajipan umat Islam untuk menjalankan perintah jihad di jalan Allah, dan jihad tu ada berbagai-bagai skop, berbagai-bagai bentuk, telah saya huraikan semalam tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Dan pada ayat ini kita dapat lihat ayat 85, 86, 87 dalam huraian yang dikemukakan oleh pengarang kepada tafsir Ibn Kathir ini, iaitu pada muka surat yang ke-499. Barang siapa yang berikan syafaat yang baik, maka dia akan mendapat pahala daripadanya, iaitu barang siapa yang menjalankan sesuatu mengenai kebaikan, nescaya dia akan mendapat bahagian dalam hal itu. Sebaliknya, wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha, siapa yang memberi syafaat yang buruk, nescaya dia akan mendapat bahagian dosa daripadanya, iaitu dia akan dapat dosa dari perkara yang dilakukannya dan diniatkannya. Dalam satu hadis sahih bahawasanya Nabi SAW pernah bersabda, Ishfa'u tu'jaru wa yaqdillahu ala lisan nabihi ma sya'. Berikanlah syafaat, nescaya kamu akan diberikan balasan. Allah memutuskan apa yang dikehendaki melalui lisan nabinya. Mujahid bin Jabir rahimahullah alaihi berkata, ayat ini turun berikutan bantuan terhadap orang lain. Al-Hasan al-Basri berkata, pada ayat ini Allah berfirman, man yashfa', siapa yang berikan bantuan, dan dia tidak berfirman man yushfa', siapa yang dibantu. Jadi wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita, Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Kata Ibn Abbas, Atiyah, Qatada dan juga Ma'thar al-Warraq berkata muqita bererti menjaga. Mujahid lantas berkata Maha menyaksikan, sedangkan dalam ayat lain dia berkata Maha memperhitungkan. Ad-Dhahab berkata al-muqit, iaitu Allah Maha pemberi rezeki. Ibn Abi Hatim berkata, ayahku menuturkan kepadaku seorang lelaki menceritakan kepada kami daripada Abdullah bin Rawaha, bila dia ditanya tentang firman Allah, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita, maka beliau menjawab, Allah Maha membalas segala manusia mengikut kepada tingkatan amalannya. Jadi ayat ini menceritakan tentang keperluan kita dalam hidup ni buat ihsan tuan-tuan kepada orang. Sebab antara wasiat Nabi kita SAW tak kala sampai di Madinah, afshus salam wa at'imu ta'am
wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Berilah salam dan kemudian beri makan kepada orang. Jalinlah silaturahim dan bangunlah salat malam. Sekiranya bangunlah salat malam ketika orang semua tidur, maka kamu akan masuk ke dalam syurga Tuhanmu dengan penuh kebaikan, dengan penuh kemudahan. Tak kala manusia dalam keadaan hiruk pikuk, susah payah, kesulitan pada hari mahsyar nanti, kamu akan masuk syurga dengan mudah dengan sebabkan 4 perkara yang telah kamu lakukan tadi. Jadi ayat ini menceritakan kepada kita tentang keperluan untuk buat ihsan kepada orang, tuan-tuan. Buat yang terbaik. Dalam hidup ini, kita kalau membuat janji dengan orang, dipanggil apa? Over promise, under deliver. Janji nak buat tapi tak buat. Sepatutnya kita kena under promise, over deliver. Betul tak? Kalau kita jadi seorang kontraktor, kita telah pun bersepakat dengan harga tertentu, tapi kita, contohnya kita dapat siapkan lebih awal. Kita janji tile yang baik, yang kita beri itu lebih baik, bahkan cantik pula, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi ini dalam kehidupan kita mesti berusaha menjadi orang yang menyalurkan kebaikan. Umur yang Allah beri kepada kita adalah sebab untuk kita menambah kebaikan dalam kehidupan orang lain. Sebab itu Nabi sabda, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling banyak manfaatnya kepada orang kelilingnya. Mungkin kita tak punya wang macam orang-orang kaya, tapi kita punya pandangan-pandangan yang bernas yang dapat membantu satu organisasi sehingga dapat maju ke hadapan. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian. Jadi kita dalam hidup ini seperti yang disuruh oleh Allah, agar kita ni membuka peluang kepada orang lain untuk dapat buat kebaikan. Kita hanya seorang pengurus bank, tapi kita mudahkan untuk orang Islam. Sebagai contohnya, dalam selok-belok dia nak berniaga, dia berniaga tapi tak gerti documentation contohnya. Maka ketika nak buat financing, tak berjaya kerana duit dia memang banyak tapi tak tersusun, tak ada documentation yang betul. Maka kita buat satu kerja di luar skop kita bersungguh-sungguh, tuan-tuan, untuk beri kebaikan kepadanya agar dia dapat berkembang maju dalam perniagaan. Ini masuk dalam konteks ayat. Kebanyakan orang bila berada pada situasi itu, dia akan fikir, dah habis, kerja aku dah selesai, aku dah suruh dia tak dapat buat, habislah cerita. Apalah salahnya, tuan-tuan, dengan pengalaman yang kita ada. Ada setengah orang kadang-kadang kita lihat dia dah pindah ke tempat lain pun, tapi kerja yang diamanahkan kepadanya dibuat sampai selesai, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ini semua termasuk dalam konteks yang dimaksudkan tadi. Kita ni kalau nak bayangkan kehidupan para salafus salih, kita tak mampu nak kejar, tuan-tuan. Sebagaimana contoh kisah seorang bernama Da'laj bin Ahmad bin Da'laj rahmatullah alaihi, seorang ulama hadis yang terkemuka. Kalau kita baca kitab hadis, namanya tertera di situ, Da'laj bin Ahmad bin Da'laj. Dengar kisahnya, tuan-tuan. Itulah beliau ni merupakan seorang businessman dan seorang ulama yang terkemuka. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Satu hari dekat dengan Baghdad, sebuah masjid, tampillah seorang anak murid kanan Da'laj masuk ke masjid. Biasanya dia akan datang awal. Kita ni kalau ada peluang datang ke masjid awal pada hari Jumaat, akan dapat nilai pahala seperti seorang menyembelih seekor unta sebagai korban. Kalau kita pergi waktu yang kedua, kita ibarat menyembelih seekor lembu. Dalam hadis sahih mengatakan. Kalau kita pergi waktu yang ketiga, kita ibarat menyembelih seekor kambing. Kalau kita pergi waktu keempat, kita ni ibarat menyembelih seekor ayam. Kalau kita pergi waktu yang kelima, kita ni ibarat orang yang berkorban nilaian seperti sebiji telur ayam. Bila kita masuk ke masjid, imam sudah menyampaikan khutbah, maka tiada kelebihan apa-apa atas kita, melainkan kita menyempurnakan ibadah fardu setakat itu sahaja. Tak ada kelebihan apa dah, tuan-tuan. Ibaratnya orang berniaga, pulang modal je, break even je. Tak syok lah, tuan-tuan, gitu. Kita dengan dropship lah hari ni, macam-macam teknik perniagaan beri keuntungan kepada kita, kita nak lebih, bukan? Maka dalam pahala begitu juga, tuan-tuan yang rahmati dan dikasihan sekalian. Jadi orang ini masuk ke masjid, sahabat kepada Imam Da'laj ini, anak murid kanannya, masuk masjid, dia tengok Allah, pada hari ini sabaqani ahadun, ada seorang telah mendahului aku masuk ke masjid. Oh, hebatnya orang ini, baca Al-Quran, berzikir, sembahyang sunat dan sebagainya. Menjelang khutbah Jumaat disampaikan, tiba-tiba dia perhatikan orang ni, masuk waktu sembahyang Jumaat, orang semua bangun sembahyang, dia tidak sembahyang, dia duduk kekal di tempatnya tanpa rasa bersalah. Habis sembahyang, anak murid Imam Da'laj ini berkata kepada orang itu, Assalamualaikum fulan, kau kenapa tak sembahyang Jumaat fulan? Kau datang awal, kau datang lebih awal daripada orang lain. Aku lihat kau ibadah yang kau lakukan, kau dapat paling besar di sisi Allah. Mengapa kau tak buat Jumaat fulan? Dosa besar fulan. Dia berkata kepada orang itu. Orang tu kata, sebenarnya aku ada masalah,
yang menyebabkan menghalang aku daripada sembahyang Jumaat pada hari ini. Cerita daripada kau masalah kau buat dosa besar ni, kau masuk masjid kau tak sembahyang Jumaat. Maka orang tu bercerita, sebenarnya ketika aku sembahyang sunat tadi, aku bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Aku ternampak Imam Da'laj di barisan belakang. Oleh kerana kegerunan aku melihatnya, kehebatan yang ada pada wajahnya. Orang-orang alim, orang-orang saleh, orang hebat ni Allah berikan kepada wajahnya kehebatan. Tuan-tuan, seperti yang disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir surah Yusuf, menceritakan Nabi Yusuf selepas Allah memberi kepadanya kesempatan untuk menjadi orang besar di Mesir, menteri keuangan di Mesir, maka kehebatan, keacakan, handsomenya wajah Nabi Yusuf itu ditukar oleh Allah menjadi seorang yang hebat, haibah. Zadallahu haibatan, Allah tambah wajahnya hebat. Hebatan itu menghilangkan kacaknya wajah beliau, kerana sebagai seorang pemimpin dia tak perlu kacak, dia perlu hebat. Maka oleh kerana aku melihat wajah Imam Da'laj belakang, aku takut yang sangat, aku terkencing. Kenapa pula aku terkencing fulan? Aku punya hutang dengan dia sebanyak, lebih kurang macam kita nak sebut kitab hadis menceritakan tuan, aku terhutang dengan dia sebanyak 10,000 dirham. 10,000 dirham ni kalau nilai pada hari ni besar tuan-tuan, kerana satu dirham lebih kurang RM40. So kalau 10,000 dirham tuan-tuan kali lah dengan RM4, berapa tuan-tuan? 10,000 kali dengan RM4, berapa? RM400,000 ya. Oleh kerana aku serunnya, aku takutnya, aku gabranya, aku melihat dia, aku takut dia minta hutang aku terkejut, aku terkencing. Bila aku terkencing najis dalam pakaian aku pun tidak berhak untuk sembahyang, aku tak boleh sembahyang, haram hukum. Najis dalam badan aku, pada pakaian aku dan tempat ini sekali. Allah kesian ke fulan. Setahu aku Imam Da'laj ni bukanlah seperti yang engkau jangkakan, seorang yang suka minta hutang, menyakiti orang. Tak, aku tak kenal dia, orang baik, orang soleh. Tak apalah, beginilah aku aturkan satu pertemuan kau dengan dia, mudah-mudahan hutang kau dengan dia tu dapat diselesaikan dengan cara yang terbaik. Tolong fulan. Maka dia pun buat satu program, jumpa Imam Da'laj, berkata ada seorang anak murid nak jumpa dengan Tuhan, dia ada hajat besar, iaitu dia berhutang dengan Tuhan. Dia ke dia hutang? Aku pun tak ingat saya hutang. Kayanya Imam Da'laj ni tuan-tuan. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Maka bila ditetapkan waktu, datanglah si fulan itu ke rumah Imam Da'laj dengan gerunya, takutnya. Maka Imam Da'laj berkata, kau hutang aku fulan? Ya, makan. Berapa hutang kau dengan aku? Diam dia tuan-tuan dulu, kasihan. Banyak hutangnya. Maka akhirnya tuan-tuan hati dan dikasihan, Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Aku hutang imam banyak ni. Maka Imam Da'laj berkata kepada khadamnya, ayo tolong bawakan aku sejumlah wang. Maka Imam Da'laj berkata kepadanya, hutang kau dengan aku itu halal, dan aku tambah lagi sejumlah ini untuk engkau bayar hutang-hutang kau lain. Kau ada hutang yang lain kan? Allah, ini ihsan yang luar biasa tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Dah menghalalkan hutang sebanyak ratusan ribu, bagi lagi sejumlah yang untuk bayar hutang-hutang yang lain lagi. Ini kisah bagaimana mereka memandang perkara yang namanya syafa'ah ini tuan-tuan, disuruh keduniaan supaya mereka senang di akhirat. Itu sebab kalangan para ulama salafus salih, mereka menghitung diri mereka, membeli diri mereka daripada kemurkaan Allah dengan cara bersedekah sebanyak kalau mereka melakukan kesilapan, membunuh orang sengaja, yang dipanggil sebagai qasas itu tuan-tuan. Jadi diat yang dibayar oleh seorang kalau terbunuh orang secara tak sengaja adalah sebanyak 100 ekor unta. Kalau 100 ekor unta tu kali dengan RM5,000 nilai pada hari ini, jumlahnya macam 500,000. Jadi seseorang ulama itu hanya berpuas hati bila dia berjaya berderma melebihi 500,000 dalam nilaian kita pada hari ini. Allah, jauhnya saya daripada mereka tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Baik, ayat berikutnya menerangkan kepada kita, wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha ala kulli syai'in hasiba. Maksudnya, apabila kamu dipanggil, diucapkan salam kepada kamu, maka hendaklah kamu menjawab salam itu dengan ucapan yang sama ataupun lebih baik. Sungguhnya Allah menghitung segala sesuatu. Kalau orang bagi salam pada kita, hukum bagi salam ni hukumnya sunat, tapi menjawabnya lah wajib. Orang kata pada kita, Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam sekurang-kurangnya. Kalau lebih baik, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau orang tu berkata kepada kita, Assalamualaikum warahmatullahi, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang tu berkata kepada kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kita jawab tuan-tuan? Dalam ayat ni menyuruh kita untuk jawab baik pada itu. Imam Ghazali memberitahu kepada kita cadangannya, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wa maghfiratuh wa ridwanuh, contohnya. Kalau orang tu pula cakap begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh, apa dah kita nak jawab tuan-tuan? Jawab sebanyak itu, jangan kurang daripada itu. Jadi menjawab salam hukumnya wajib. Tapi sunat, wajib campur dengan sunat, jawab sebanyak itu ataupun lebih daripada itu. Kalau orang dah berkata bagi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh, kita pun jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Jawab, tambah sikit tuan-tuan. Apa nak tambah teka-teki ni. Apa nak tambah? Tambahlah, tanya apa khabar, anak-anak sihat ke, bagaimana pekerjaan. Tambah tuan-tuan. Maknanya perkataan-perkataan kemesraan ini termasuk dalam konteks ayat ini menyuruh kita buat lebih daripada orang. Itu nama dia ihsan dari sudut memberi salam, memberi dan menjawab salam. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Ya, kita tambah nilai jawapan kita itu kepada orang yang beri supaya dia rasa seronok. Tanyalah open question tuan-tuan, jangan tanya soal-soal yang pelik, yang susah orang nak jawab. Itu namanya ihsan dari sudut menjawab salam. Pernah berlaku dalam satu kisah yang dikemukakan dalam hadis seorang sahabat nama Sa'ad bin Ubadah. Sahabat yang terkemuka ini yang terlibat dalam Bai'atul Aqabah, punya peranan besar, bahkan ketika para sahabat berbeza pandangan siapakah yang layak mengganti Rasulullah bila Rasulullah wafat. Mereka bertemu di Saqifah Bani Sa'idah di Madinah, itu yang dianggap sebagai parlimen orang-orang Madinah. Nanti kalau tuan-tuan ada peluang, tuan-tuan pergi ke umrah, pergilah dengan kami Zazen Travel. Saya akan tunjuk tuan-tuan, bawa tuan-tuan ke taman tempat di situlah dahulu tempat Nabi dan para sahabat kalau ada urusan penting untuk bertemu, bincang, untuk pergi perang Badar, Uhud dan sebagainya. Bahkan selepas Nabi wafat pun ia menjadi tempat persidangan orang Arab untuk membuat keputusan-keputusan penting. Ingat umrah, ingat Zahazan Travel jemput bersama kami insya-Allah. Perjalanan bukan setakat umrah, tapi umrah penuh tarbiyah. Maka Sa'ad bin Ubadah ni antara sahabat yang telah dilantik oleh penduduk Ansar, oleh golongan Ansar untuk menggantikan Rasulullah SAW, nak menunjukkan kemuliaan, kedudukan darjatnya di sisi para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Jadi Sa'ad bin Ubadah ni yang kaya, saya pernah cerita pada tuan-tuan, yang pernah satu ketika bersama dengan rombongan, mereka berdoa kepada Allah, Allah kirimkan untuk mereka, dan kelaparan itu seekor ikan paus yang besar hadir untuk mereka makan. Mereka kelaparan yang amat sangat baru itu. Saya pernah cerita pada tuan-tuan. Beliau dan anaknya bernama Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Jadi Sa'ad bin Ubadah ni Nabi pernah hadir ke rumahnya, menziarahinya. Nabi bagi salam, dia tidak jawab tuan-tuan. Assalamualaikum, tak ada jawapan. Assalamualaikum warahmatullahi, tak ada jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pun beredar, kerana dalam hidup ni nanti kita ada peluang kita belajar surat Nur. Bagi salam ni 3 kali ya. Kalau kali yang ketiga tak ada orang jawab, menandakan orang tak bersedia nak terima kita lah. Janganlah apa kita pintai pula, ada si fulan kat dalam ni tak jawab. Dia ketuk pintu, tendang pintu pula. Tak boleh tuan-tuan, ni haram kita menyakiti orang. Jadi kalau kita bagi salam orang tak jawab, menandakan orang tak bersedia nak terima kita. Mungkin penat, mungkin tak dengar, mungkin tertidur dan sebagainya. Kecuali lah kalau rumah itu rumah anak kita, rumah abang kita, kakak kita yang dia tak rasa marah kalau kita masuk, kawan baik kita, itu lain perkaranya. Tapi kalau orang yang tak ada hubungan rapat macam tu, tak boleh kita menceroboh, hukumnya haram tuan-tuan. Maka bila Nabi SAW kepadanya 3 kali tak jawab, Nabi pun beredar, dia pun keluar. Rasulullah SAW, kenapa tak ada aku dengar jawapan salam pun? Nabi tanya, wahai Rasulullah, kami jawab salam Nabi, tapi kami jawab perlahan-lahan. Kami setiap kali Nabi kata Assalamualaikum tu rahmat, rahmat datang banyak ke rumah kami menanti lebih banyak lagi doa Rasulullah untuk kami. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, subhanallah, tabaraka wa ta'ala, Allahu Akbar. Begini perspektif orang yang cintakan Nabi, cintakan akhirat, mengharapkan doa daripada Nabi SAW, tuan-tuan ya. Jadi Sa'ad bin Ubadah ni juga pernah Nabi hadir ke rumahnya. Dia seorang hartawan yang budiman, dermawan, seorang yang suka bagi orang makan. Nabi kerap pergi makan di rumahnya. Hidangannya pula hebat-hebat, grand untuk Rasulullah SAW. Tahu Rasulullah suka makan kaki kambing, kambing untuk Rasulullah. Tahu Rasulullah suka makan bahagian ini disediakan untuk Rasulullah SAW. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Dan Nabi menganjurkan kepada kita, kalau kita pergi makan rumah orang yang baik seperti itu, ada satu doa yang saya nak ajar tuan-tuan untuk baca kan ni. Kalau setakat Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, bagus. Bismillahirrahmanirrahim wa ala barakatillah, bagus. Bismillahirrahmanirrahim, la yadhurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim, bagus.
Yalah, kadang kita nak makan, takut makanan tu telah disiapkan lebih awal, mungkin ada lalat hinggap dan sebagainya. Lagi satu doa Nabi anjurkan, bila orang salih datang, kita jemput, kita makan di rumahnya tuan-tuan, amalkanlah baca aftara indakumus saimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Apa maknanya? Sekejap lagi saya sebutkan. Sebelum terlupa tuan-tuan, mari sama kita gunakan birkah Habatus Sauda, kerana kuliah ni tajuk Azan Travel. Mari sama kita gunakan tuan ni. Ini disebut dalam hadis Nabi sebagai satu bijirin kebaikan, keberkatan, dan Nabi menjamin bagi yang menggunakannya secara istiqamah, padanya adalah penjagaan daripada semua penyakit melainkan kematian. Macam ni dah siap proses, alhamdulillah, mudah untuk kita gunakan. Kalau minyak payah untuk kita gunakan ataupun bijirin, mungkin tak semua tekak bawah 5. Tapi kalau macam ni senang untuk ditelan. Bismillah. Dapatkan tuan, boleh kita hadiah kepada ibu kita mengalami sakit-sakit lutut. Alhamdulillah, kami ada testimoni mengatakan ia baik menghilangkan sakit-sakit lutut, menghilangkan resdung bagi seorang ibu yang menyusukan anak, yang beri satu kekuatan antibody kepada anak dan juga banyak susu. Alhamdulillah. Mari kita gunakan birkah Habatus Sauda untuk memenuhi satu sunnah yang Nabi anjurkan kepada kita, dari makanan yang baik-baik. Baik, kembali kita kepada sabda Nabi tadi. Bila kita makan di rumah seseorang yang soleh, orang baik, kita doakan untuknya. Aftara indakumus saimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Ini cerita Nabi hadir di rumah Sa'ad bin Ubadah yang saya ceritakan tadi, sahabat yang sangat hebat, seorang ahli dermawan, seorang yang soleh, yang Nabi cinta kepadanya, Nabi mendoakan kebaikan untuknya. Dan beliau juga di antara sahabat yang pernah berkata kepada Rasulullah, kalau Rasulullah SAW menginginkan kami akan pergi bersama Rasulullah dengan Allah SWT untuk berjuang untuk Islam, walaupun tempat yang Nabi pergi itu tempat yang sulit, walaupun di lautan api, walaupun dia ke mana pun, kami tetap akan harungi bersama dengan Rasulullah SAW. Ini Sa'ad bin Ubadah, antara sahabat yang punya besar pengorbanan dalam Islam, banyak kebaikan dan keberkatan dalam hidupnya. Sa'ad bin Ubadah ni seorang yang sangat kaya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi jangan lupa bila kita makan dengan orang, aftara indakumus saimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Maksudnya, berbuka puasa bersama kamu adalah orang-orang yang saleh yang berpuasa, yang makan makanan kamu semua orang baik-baik, dan malaikat mendoakan untuk kamu. Ini merupakan doa kita kepada orang yang membuat jamuan, tuan-tuan. Kita amalkan. Ini sunnah Nabi SAW. Kalau kita tahu, lepas ni kita amalkan. Ini adalah doa yang Nabi anjurkan bila kita menghargai usaha orang beri orang lain makan, sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi kembali kepada kisah ni tadi, bahawa bila orang bagi salam pada kita, wajib menjawab. Hukum bagi salam adalah sunat dan menjawabnya adalah wajib, melainkan ketika seorang itu dalam keadaan bilik seorang itu sedang mandi sebagai contohnya. Contohnya seorang itu sedang buat kerja, hukum bagi salam pada waktu itu makruh. Kerana dalam hadis mengatakan, dalam kaedah fiqah yang meletakkan, syaril al-masyghul la yushghal. Orang yang sedang sibuk jangan kita sibukkan. Orang tengah sembahyang, tak payah bagi salam lah tuan-tuan. Orang tengah kuliah, kita Assalamualaikum, kuat dengan tuan guru yang sedang menyampaikan kuliah pun terkejut dengan suara kita. Jadi kalau kita hadir orang sedang berkuliah, tak payah bagi salam lah. Masuk dan diam, dengar kuliah tersebut. Lebih utama daripada kita bagi salam. Orang sedang sembahyang, memang kita tak patut bagi salam lah. Orang dalam bilik air sebagai contohnya, kita tahu tuan rumah tu dalam bilik air, dengar dia sedang mandi, kita pun bagi salam kuat-kuat. Dah kelang kabut dia dalam menjawabnya, tuan-tuan, di dalam bilik air. Jadi ni adalah ajaran Islam. Dan seindah-indah perkataan yang diungkapkan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma dalam sembahyang yang diajar Nabi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kita belajar daripada kitab Bidayatul Hidayah. Sekat itu dia anjur Nabi SAW. Namun demikian tidak menjadi masalah kalau kita nak mengucap penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada masalah. Tapi yang Nabi anjurkan, setakat Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam penutup sembahyang kita, itu kita bagi salam kiri kanan kita kepada para malaikat dan sekalian hadirin yang ada dalam rumah kita, dalam masjid kita dan sebagainya.
Dalam Islam dia ajar kita, di sini disebut oleh Imam Ibn Katsir, kalau kamu berada bersama dengan ahli zimmi, biar dia yang mulakan salam pada kamu. Zimmi ni maknanya orang yang duduk dalam negara Islam tapi dia tidak masuk Islam, tak ada hidayah untuknya lagi, maka dia orang baik. Dia kadang-kadang dia sebut insya-Allah, alhamdulillah, dia sebut begitu tuan. Kadang-kadang dia telefon, assalamualaikum warahmatullahi, fasih daripada orang Arab bercakap, rupanya bukan Islam. Orang yang begini, kalau dia ucap salam pada kita, kalau kita berjumpa dengan dia, kita tunggu dia bagi salam dahulu, barulah kita menjawab salam. Kerana ada kebarangkalian, kalau kes di zaman Nabi SAW, iaitulah orang Yahudi memberi salam kepada Nabi, Assalamualaikum. Assalamualaikum ni berarti mati kamu. Maka Nabi menjawab, Waalaikum. Kamu juga akan mati. Ketika diucapkan demikian oleh Yahudi Harbi itu, makna penentang Islam yang zahirnya nampak baik kepada Nabi, tapi hatinya memendamkan kebencian dan juga keingkaran kepada Islam, dia mengatakan perkara-perkara yang buruk kepada Nabi dan orang Islam. Assalamualaikum, mati engkau wahai Muhammad. Ini kata-kata orang Yahudi. Aisyah radhiyallahu anha yang ada di situ menjawab, Waalaikumsalam wal la'nah. Kata kamu juga kecelakaan dan juga laknat Tuhan. Nabi menyabarkan Aisyah dan berkata, cukuplah, aku dengar apa yang dia kata, dan aku telah jawab Waalaikum, cukup. Artinya kalau orang ini ada possibility dia mengatakan keburukan kepada kita, madailah untuk kita jawab Waalaikum saja, tak payahlah Waalaikumsalam wal la'nah. Tak perlu tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kita jaga-jagalah image kita, reputasi kita sebagai orang Islam. Itu sebab dalam hadis mengatakan, idza sallama alaikumul yahud fa inna ma yaqulu ahaduhum assalamu alaikum faqulu alaik. Kalau orang Yahudi mengatakan salam pada kamu, sebenarnya mereka bukan mengucapkan assalamualaikum, dia buang nyelam. Assalamualaikum, maknanya mati kamu. Sam racun. Tadi saya ajar tuan-tuan bahawa sebelum ni saya ajak tuan-tuan untuk menggunakan ajwa, kurma ajwa ni yang Nabi telah nyatakan dalam hadis. Ya tuan-tuan, kalau tuan-tuan gunakan ajwa ni, Nabi menyatakan makan 7 biji pada waktu pagi ini akan menyelamatkan kamu daripada racun dan juga sihir. Man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan lam yaduru sumun wa sirun. Sum maknanya racun. Sam maknanya sama seperti itu. Tuan-tuan, ini berarti satu racun yang boleh diucapkan kematian ke atas kamu oleh puak Yahudi itu, maka Nabi jawab wa'alaika, kamu juga akan mati. Tak payahlah jauh over daripada itu tuan-tuan. Nampak ekstrim sangat, nampak kita ni macam tak bertamadun. Mereka tak pandang itu hal mereka. Jadi dalam satu hadis mengatakan, la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam wa idza laqitumuhum fi tariqin fattaruhum ila adyaqihi. Jangan kamu mulakan salam kepada Yahudi dan juga Nasara, sehinggalah mereka yang mengucapkan kepada kamu dan kamu jawab accordingly. Kalau dia mengatakan sebenarnya keburukan, jawablah wa'alaika saja. Kalau dia kata perkara yang baik, umpama orang Islam yang duduk di tempat, contohnya Borneo, kawan-kawan kat sana pun tak boleh nak beza, dah rapat. Maka ini juga satu fatwa daripada mufti-mufti ada di sana untuk mengajak, dan dia merupakan satu pendekatan dakwah untuk kita boleh mengucap Assalamualaikum kepada adik-beradik mereka, benar-benar dapat hidayah. Mudah-mudahan ia satu kebaikan, seperti disebut oleh Syekh Mustafa Zarqa juga dalam fatwanya, kebenaran untuk bagi salam kepada orang bukan Islam yang mana dia berpeluang untuk jadi orang Islam, hatinya belum dah terbuka untuk dapat hidayah, tapi perangainya baik, sikapnya baik, dia tidak khianat, maka kita dibolehkan untuk memalah dengan mereka dengan cara seperti itu. Dalam hadis ini mengatakan, jangan kamu mulakan salam kepada orang Yahudi dan juga Nasara. Jika kamu jumpa dengan mereka di tengah jalan, maka himpitlah mereka sampai ke arah yang sempit. Hadis ini jangan difaham tersilap tuan-tuan ya. Nanti ada orang yang memahami dalam kehidupan pada ini kita kena nanya orang kafir. Bukan begitu maksudnya. Konteks hadis ini seperti disebut oleh Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari, yang merujuk kepada suasana ketika orang Islam kuat dan puak-puak ni merupakan golongan yang cuba untuk membuat berbagai-bagai penganiayaan, kejahatan, terbukti konspirasi mereka kepada Islam, maka itu sikap kita kepada mereka untuk penghinaan terhadap mereka kerana kerja-kerja jahat dan juga penyimpangan, kebejatan, keburukan yang mereka buat terhadap Islam, terhadap Rasulullah SAW. Jangan kita bawa hadis ini dalam kehidupan hari ini. Kita kat pejabat nampak je orang bukan Islam, kita impit dia ke tepi sampai dia nak jatuh dalam lubang. Kan gitu maksudnya tuan-tuan. Nanti jadi fitnah kepada Islam. Islam tak pernah mengajar kita begitu. Maksud konteks hadis ini hanya berlaku pada zaman ketika orang itu terbukti buat kejahatan kepada Islam, dan ini merupakan layanan mereka terhadap golongan yang buat kejahatan kepada Islam itu. Baik. Sufyan As-Sawri menukilkan daripada seorang, daripada Hasan Basri, mengatakan mengucap salam adalah sunnah, menjawabnya wajib.
Apa yang diucapkan ini merupakan pendapat ulama secara ijma'. Sungguhnya bagi salam itu, menjawab salam itu wajib bagi orang yang diucapkan salam kepadanya. Berdosa jika dia tidak melakukannya, kerana dia telah melanggar perintah Allah yang mana Allah menyatakan fahayu bi ahsana minha aw rudduha. Maka jawablah dengan cara yang baik, yang lebih baik, atau balaslah dengan serupa. Berarti kalau tiada lagi dapat kita memperbaiki yang lebih elok daripada yang diungkap kepada kita, maka setakat ucapan itu kita jawab setakat situ dan kita usaha untuk jadi baik. Kalau tak mampu, maka setakat itu saja, jangan kurang daripada apa yang diungkapkan kepada kita. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihan, ini merupakan satu peringatan untuk kita semua dalam kuliah pada malam ni. Mudah-mudahan kita dapat jumpa pada waktu yang lain untuk memahami lebih lanjut kalimah Allah ni, kalam Tuhan yang sangat istimewa ni. Ingat dalam hadis Nabi bersabda, fadlu kalamillahi ala kalamil bashar ka fadlillahi ala sairi khalqi. Kelebihan memahami kalam Allah ni kedudukannya lebih tinggi daripada kalam manusia, sebagaimana tingginya zat Allah yang agung, yang unggul itu berbanding dengan hamba-hambanya. Jadi memahami kalam Allah ni merupakan usaha kita untuk memperbaiki, menyuburkan iman, insya-Allah. Setakat ini saja dulu tuan-tuan. Terima kasih. Jangan lupa dapatkan birkah Batu Sauda dan juga kurma ajwa daripada Zazan Travel, ya, pada kempen yang sedang kami adakan sekarang. Sekalian baik semua daripada Allah. Terima kasih atas sokongan tuan-tuan. Kedang kami dalam doa tuan-tuan. Terima kasih Farid Misbah, dan doa yang telah saya ajarkan tadi kita amalkan sama. Yang mana Nabi datang ke rumah Sa'ad bin Ubadah, Nabi telah mendoakan untuk mereka kerana keluarga yang penuh dengan kebaikan itu. Kalau ada di kalangan kita yang buat jamuan, kita doakan untuknya. Aftara indakumus saimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Buka puasa di sisi kamu adalah orang-orang yang soleh, yang baik-baik, yang berpuasa, mendoakan untuk kamu. Dan makan makanan kamu semuanya orang baik-baik, dan mendoakan untuk kamu sekalian para malaikat. Ini doa kita bila orang menjamu kita. Baik, sekat saja dulu. Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu fiikum. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Terima kasih tuan-tuan, cikgu-cikgu, ustazah. Jangan lupa anda ada buku-buku yang diperlukan, topikal, latihan sebagainya, sekolah untuk anak-anak kita, panduan untuk mereka agar tak membuang masa. Marilah sama tuan-tuan hadir ke www.telagabiru.com.my. Ada banyak buku, range of buku yang ada di situ, dari 1 sampai darjah 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Buku-buku latihan, topikal, buku teks, semua ada di Telaga Biru. Alhamdulillah. Kalau cikgu-cikgu minat untuk menulis, kami mengalu-alukan sangat, bolehlah menghubungi kami di Telaga Biru. InsyaAllah kami menanti dengan tangan yang terdepa untuk bersama-sama menjadikan bahan ilmu cikgu-cikgu, tuan-tuan dan perempuan itu berguna untuk anak-anak kita, jadi jariah ilmu bersama insya-Allah. Sekian tuan-tuan, jumpa lagi esok insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.